Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan ialah disebabkan oleh kedudukan pandemik COVID-19 yang dikatakan semakin tinggi. Jadi kami masih lagi bersiaran secara StreamYard dan kita harap anda semua juga sedang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, kita memilih satu topik yang saya kira agak berat sebenarnya tetapi penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tiga tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan StreamYard dan sudah pastilah kita ingin mendapatkan reaksi-reaksi yang positif dan juga menarik daripada ketiga-tiga tetamu yang telah pun kita hubungi sebenarnya sebentar saja lagi. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah data keluarga Malaysia memperkasa WKB. WKB ialah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dan mungkin menarik jugalah kami pilih isu ini kerana kita masih lagi sebenarnya ingin menumpukan perhatian kepada penemuan-penemuan utama banci penduduk dan perumahan 2020 dan ataupun lebih dikenali sebagai Panci Malaysia. Dan sudah pastilah kita juga ingin mendapatkan pandangan tetamu-tetamu kita nanti apakah segala penemuan dalam Panci Malaysia ini mungkin akan memberikan panduan dan juga indikasi kepada kerajaan untuk membangunkan negara, merancang pelbagai program dalam usaha untuk memenuhi kehendak Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Puan Hazlin Hassan, iaitu pengarah bahagian warga emas di Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Puan Hazlin. Waalaikumsalam Cik Syarkawi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita juga ada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim yang merupakan timbalan pengarah di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia dan beliau juga merangkap Naib Presiden Persatuan Gerontologi Malaysia. Jadi Dr. Rahimah, apa khabar? Khabar baik, Cik Syarkawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Alhamdulillah. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu yang merupakan tetamu yang sudah pun biasa sebenarnya bersama kita di Ruang Bicara ini. Tapi apapun, selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dr. Roslan, apa khabar? Khabar baik, apa khabar saudara Syarkawi? Baik, akhirnya kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara ini ya. Okeylah, ini sesuatu yang penting sebenarnya, topik yang kita pilih dan macam saya katakan kita akan menumpukan perhatian kepada penemuan-penemuan utama dalam panci penduduk dan perumahan 2020 ataupun lebih dikenali sebagai Panci Malaysia. Tetapi barangkali menariklah kalau saya dapatkan dulu pandangan daripada Puan Hazlin sendiri tentang penemuan-penemuan yang saya sebut tadi, data-data yang telah pun dikemukakan ataupun diumumkan. Jadi apakah sebenarnya data-data ini reaksi daripada kementerian sendiri? Apakah ianya merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada kementerian ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat? Puan Hazlin. Okey. Sekali lagi terima kasih saudara Syarkawi. Okey, berdasarkan sebagaimana yang kita sedia maklum ya, berdasarkan kepada bila kita lihat kepada data-data yang muncul dalam banci penduduk dan perumahan 2020, secara tidak langsung ia menggambarkan kepada kita langkah-langkah yang harus segera diambil oleh semua pihak, khususnya bagi pembuat polisi atau pembuat dasar di negara kita. Jadi hal ini memang adalah merupakan perkara yang perlu diberi perhatian kerana data yang wujud perlu seiring dengan tindakan yang perlu dirancang dan dilaksanakan. Jadi bagi kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
khususnya saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita memang tertunggu-tunggu dengan hasil penemuan ini. Ia merupakan satu wadah terbaiklah bagi kita untuk memulakan langkah khususnya apabila membincangkan mengenai isu-isu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya sebagaimana misi Jabatan Kebajikan. Jadi beberapa penemuan berkaitan keluarga, kanak-kanak, warga emas dan sebagainya akan menjadi titik tolak kepada pembuatan dasar, polisi dan juga akta yang berkaitan. Yang akan menjadi matlamat akhir adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang mampan. Jadi dalam hal ini penemuan yang diperolehi merupakan input yang sangat penting bagi kita bersandarkan kepada evidence base yang menjadi penanda araslah dalam kita dalam pembuatan keputusan kita nanti. Justru bagi saya berpandangan yang sangat positiflah terhadap penemuan ini dan selepas ini pastinya banyak perkara yang boleh diberi perhatian dan tindakan selaras dengan misi dan visi jabatan demi untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kumpulan sasar khususnya di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, ya. Permulaan lah. Menarik satu permulaan yang menarik sebenarnya apa dia Puan Hijri. Tapi mungkin saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Rahimah sendirilah selaku Timbalan Pengarah di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia. Apakah apa yang dibentangkan, data-data yang dikemukakan ataupun penemuan-penemuan utama dalam banci Malaysia kali ini, apakah ianya merupakan sesuatu yang memeranjatkan, sesuatu yang mencabar? Pandangan Dr. Rahimah bagaimana? Terima kasih Saudara Syafawi. Yang pasti daripada penemuan yang diumumkan daripada data banci, kita memang sedang berhadapan dengan penuaan penduduk. Yang ini adalah satu trend utama. Tapi yang saya nak ketengahkan juga di sini adalah tentang kadar penuaan tu. Kadar penuaan penduduk tu. Kita adalah antara negara yang tercepat dari segi transisi demografi ni. Sebab kita punya penduduk yang berusia 65 tahun ke atas, dia akan berganda daripada 7% ke 14% dalam masa 24 tahun saja. Jadi kecepatan penuaan penduduk tu perlu diambil kira lah oleh pembuat dasar dan juga pemegang taruh dalam negara. Okey, mungkin ada lagi sebenarnya yang ingin disentuh oleh Dr. Rahimah, tapi mungkin sesuatu yang menarik jugalah. Saya ingin berkongsi pandangan bersama dengan Dr. Roslan sendiri. Bila kita bercakap tentang topik data keluarga Malaysia memperkasa WKB, istilah keluarga Malaysia itu sendiri Dr. Roslan kadang-kadang menimbulkan banyak tanda tanya. Sebelum ini pun pelbagai konsep ataupun pelbagai moto sebenarnya telah pun diperkenalkan. Kita ada konsep satu Malaysia, kemudian kita ada Malaysia boleh, dan sekarang ini kita ada keluarga Malaysia. Persoalan yang menarik sekarang ini, sebelum kita sentuh lebih mendalam tentang data banci Malaysia 2020 ini, apakah konsep keluarga Malaysia itu sudah pun diterima dan difahami oleh rakyat Malaysia ketika ini pada pandangan doktor? Terima kasih kepada saudara Syakawi, dan saya kira semua sedia maklum mengenai tentang konsep keluarga Malaysia ini yang memberi fokus kepada 3 perkara, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan ketiga-tiga perkara ini adalah merentasi pelbagai aspek yang ada. Sebab itu kalau kita lihat dari segi penerimaan itu, kita nampak selepas sambutan 100 hari keluarga Malaysia itu agak hambar sedikit. Sebab itu baru-baru ni Perdana Menteri ada menyatakan supaya kita mempergiatkan lagi dari segi promosi, dari segi aktiviti yang perlu dilaksanakan
bagi kita mewar-warkan mengenai tentang konsep keluarga Malaysia. Sebab saya kira perkara ini perlu disambut di peringkat bawah untuk kita sama-sama menghayatinya, dan kepada penggerak-penggerak kepada pembangunan iaitu kementerian, agensi dan sebagainya perlu memperhebatkan lagi dari segi promosi, dari segi aktiviti, bukan sahaja di kawasan bandar, malah ia juga perlu disampaikan di kawasan luar bandar supaya maklumat ini benar-benar dapat dizahirkan dan dapat dikuasai oleh masyarakat mengenai tentang konsep ini. Sebab kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia ini dia selari dengan dasar kemakmuran bersama. Dalam rancangan Malaysia ke-12 pun disebut tentang perkara ini. Jadi ini merupakan orang kata slogan asas yang menyatu padukan kita dari segi kebersamaan rakyat Malaysia. Jadi ini perkara yang perlu kita sambut dengan baik, dan saya kira di peringkat masyarakat itu ataupun di peringkat komuniti ada yang memahaminya dan ada yang masih lagi tidak memahami konsep keluarga Malaysia ini. Sebab itu kita perlu perhebatkan tentang memberikan informasi, maklumat dalam berbentuk aktiviti dan juga program. Ini perkara yang perlu dilakukan oleh semua agensi kerajaan supaya ia benar-benar sampai di peringkat bawahan mengenai tentang keluarga Malaysia ini. Sebab ia sangat penting untuk kita supaya ia dapat diterjemahkan dan kita sama-sama mengikut arus. Tidak lagi memikirkan tentang perkara-perkara lampau, tetapi hari ini yang dihidangkan kepada kita, justru kita perlu menyautnya supaya ia selari dengan plan pembangunan kita, supaya ia tidaklah orang kata ada yang tercicir. Sebab Perdana Menteri juga sering menyebut tentang tidak ada yang akan tercicir, kan. Jadi ini perkara yang perlu kita fikirkan, dan juga dengan banci yang keluar, data-data banci yang keluar pada hari ini, saya kira adalah satu perkara yang menarik untuk kita analisis dan kita perhalusi sebenarnya untuk kita menterjemahkan konsep Malaysia itu, keluarga Malaysia itu dalam polisi kita dan juga dalam dasar-dasar yang sedia ada. Okey, menarik pandangan yang dilontarkan oleh Dr. Roslan. Jadi berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Dr. Roslan tadi, sebelum itu juga disebut oleh Dr. Rahimah. Barangkali Puan Hazlin, macam saya katakanlah, ini merupakan satu cabaran yang hebat sebenarnya kepada kerajaan secara keseluruhannya. Tetapi bagi Hazlin sendiri, bagi pihak kementerian sendiri, apakah anda melihat bahawa ada data-data yang diketengahkan itu, yang dibangkitkan itu, sebenarnya agak mengejutkan dan memeranjatkan Puan Hazlin dan rakan-rakan sendiri? Kami tak dapat dengar suara Puan Hazlin sebenarnya. Sorry, minta maaf. Okey, berdasarkan kepada penemuan data ini dan sebagaimana yang Saudara Syakawi sebut bahawa berlaku mungkin ada wujud kebimbangan kepada kita berkaitan dengan data ini. Jadi satu perkara yang kita perhatikan bahawa penemuan ini merupakan kalau kita lihat mengenai komposisi penduduk dan juga nisbah antara penduduk muda dan juga penduduk yang bekerja dan juga golongan yang berusia 65 tahun ke atas. Dan kita lihat, jika kita teliti, terdapat perubahan yang sangat ketara bagi bilangan warga emas, di mana pada tahun 2010 jumlah warga emas adalah dalam lingkungan 5% berbanding dengan 6.8% pada tahun 2020, dan peningkatan sebanyak 1.8% ini walaupun mungkin kita nampak macam kecil, tapi implikasi yang besar khususnya apabila kita bandingkan dengan komposisi kanak-kanak yang di bawah umur 14 tahun dan bila kita lihat kepada data ini juga, peningkatan penduduk warga emas yang menyebabkan berlakunya perubahan struktur demografi yang seterusnya akan membawa kepada pelbagai impak positif dan negatif dalam masyarakat kita lah. Dan seperti contohnya dari segi pengaturan tentang tempat kediaman, perubahan struktur keluarga, dan isu-isu ini juga turut disusuli selanjutnya dengan pelbagai isu lain yang lebih luas
bagaimana kita maklumlah bila ada ramainya warga emas akan timbul isu dari segi penjagaan, sumber keuangan dan juga masalah emosi seperti kesunyian khususnya kepada warga emas kita lah. Jadi peralihan demografi ini turut menyebabkan kesan rangkaian yang akan merangkumi dari segi aspek sosioekonomi jugalah kita nampak. Jadi dengan kata lain, isu negara tua ni bukanlah semata-mata tertumpu kepada peningkatan bilangan warga emas semata-mata. Sebaliknya dia juga membawa bersama pelbagai isu-isu yang lain Jadi dari segi proses pembandaran, perubahan struktur keluarga dan keputusan pekerjaan golongan muda juga akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas ini. Setakat itu Tuan Cik Syakawi. Okey, kita cuba kongsikan pula pandangan daripada Dr. Rahimah. Tadi pun doktor ada bangkitkan juga dan Hizlin juga menyebut tentang isu ini, iaitu tentang peningkatan warga emas dan juga isu isi rumah yang dikatakan juga sudah pun berubah kalau mengikut data yang dikeluarkan ketika ini. Apa yang membimbangkan Dr. Rahimah sebenarnya? Kalau diteliti kalau kita lihat nisbah jantina semasa kelahiran tidak begitu tinggi. Tetapi nisbah peningkatan nisbah jantina tu agak merunsingkan yang data ini kita mungkin di luar lah daripada unjuran kami. Jadi kita perlu telitilah secara apabila Jabatan Statistik mengeluarkan data secara lanjutan nanti tapi secara amnya jangka hayat wanita akan lebih tinggi daripada lelaki jadi golongan wanita akan lebih terdedah kepada risiko-risiko kehidupan yang terkumpul ataupun terakumulasi di peringkat akhir hayat Jadi selain itu kita juga melihat kepada peratusan isi rumah dengan warga emas yang semakin meningkat. Pada masa ini kita melihat kepada peningkatan kepada 34% yang mengikut data survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Jadi di samping data banci, kita juga mempunyai data-data yang lebih terperinci, contoh terperinci dari segi isi rumah. Jadi yang nak diketengahkan di sini adalah peratusan isi rumah dengan warga emas yang semakin meningkat. Saya tertarik hati sebelum saya pergi kepada pandangan Dr. Roslan sendiri. Mungkin Dr. Rahimah, anda juga merupakan Presiden Persatuan Gerontologi Malaysia. Apa sebenarnya fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh persatuan ini sebenarnya? Minta maaf, Saudara Syakawi, saya naik Presiden. Presidennya Dr. Molly Chia. Jadi persatuan ni, Persatuan Gerontologi Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1991 dan persatuan ini fungsinya ataupun peranan utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penuaan dan juga warga emas di peringkat kebangsaan. Jadi persatuan ini dianggotai oleh kumpulan profesional yang bekerja dalam bidang penuaan ataupun warga emas ataupun mereka yang berminat dalam bidang gerontologi iaitu bidang yang mengkaji tentang penuaan dan warga emas. Bidang ini adalah satu bidang yang merentas disiplin, jadi golongan profesional yang menganggotai persatuan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang. Okey, menarik. Baik, Dr. Roslan, sebagai rakyat Malaysia, sebagai keluarga Malaysia lah, berlandaskan daripada data banci Malaysia ini, memang kita mengharapkan sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita mengharapkan bahawa kerajaan akan melakukan satu perancangan yang betul-betul jitu ke arah memakmurkan rakyat Malaysia ini secara keseluruhannya. Tetapi kalaupun masih lagi timbul rasa kebimbangan, masih lagi timbul rasa was-was, di mana sebenarnya dan apa yang perlu dilihat secara serius oleh kerajaan kalau mahu ingin menjayakan apa yang disebut sebagai wawasan kemakmuran bersama itu.
Saya kira perkara yang paling penting adalah berkaitan tentang pembahagian dari segi kekayaan negara itu kepada, kalau mengikut kepada komposisi kaum itu adalah kita melihat Bumi Putra itu masih lagi tinggi kan dari segi komposisinya. Tetapi kita perlu faham bahawa komposisi kaum ini yang dikatakan Bumi Putra itu bukanlah sekadar Melayu sahaja, tetapi Bumi Putra itu merangkumi Sabah Sarawak, orang asli. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat juga, bagaimana pembangunan Borneo itu yang perlu diambil kira mengenai tentang plan pembangunan yang kita sediakan. Jadi kalau kita lihat dari segi banci, saya melihat dari segi data ini adalah sangat menarik kalau kita lihat dari segi perbandaran. Kalau kita tengok dari segi perbandaran itu, penduduk di kawasan bandar itu meningkat daripada 70.9% kepada 75.1%, dan penduduk di kawasan luar bandar itu menurun daripada 29.1% pada tahun 2010 dan pada 2020 menjadi 24.9%. Jadi ini merupakan satu kita kata ketidakseimbangan dari segi perbandaran wilayah yang saya kira kita perlu memberikan titik beratnya kepada perkara ini dari segi pembangunan itu. Sebab apa kita kena faham, pembangunan itu bukanlah bererti dari segi sesuatu perkara yang mementingkan kepada infrastruktur saja, tetapi bagaimana ekonomi itu boleh dibangunkan di kawasan luar bandar itu juga perlu diambil berat tentang mengenai perkara ini supaya tidak ada penghijrahan antara luar bandar kepada bandar dan akhirnya akan menyebabkan kepadatan yang sangat tinggi di kawasan bandar. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat supaya nanti tidak ada rasa kebimbangan dan tidak ada rasa orang kata keterpinggiran kepada kawasan luar bandar itu, supaya mereka juga akan merasa kenikmatan dari segi kekayaan ekonomi itu. Jadi inilah pembuat dasar perlu memikirkan bagaimana sebenarnya untuk kita membangunkan kawasan luar bandar ini dalam keadaan mewujudkan peluang-peluang ekonomi. Saya tidak bercerita dari segi fizikal, tetapi saya bercerita dari segi sosioekonomi itu. Bagaimana peluang-peluang ini boleh diwujudkan di kawasan luar bandar supaya dia mengimbangi sebenarnya ekonomi bandar dan juga luar bandar. Dan ini juga yang dititik beratkan dalam dasar kemakmuran bersama itu. Jurang yang semakin melebar antara kawasan bandar dan luar bandar, dan ini yang perlu kita address dalam tempoh sehingga 2030 yang kita perlu fikirkan. Dan data seterusnya saya juga tertarik dengan kalau kita lihat jantina, dari segi komposisi jantina ini, lelaki itu lebih ramai 52.3% daripada 47.7% adalah wanita. Jadi ini juga perkara yang menarik sebenarnya untuk kita renungkan dengan melihat adakah masih relevan ataupun tidak kita hanya memberikan fokus dari segi memperkasakan wanita. Adakah kita perlu hari ini memikirkan supaya dalam konteks memperkasakan itu ia merentasi jantina? Sebab apa kita perlu? Sebab dalam statistik ini menunjukkan bahawa 17 juta itu adalah lelaki dan 15.5 juta itu adalah wanita. Jadi ini perkara yang kita perlu fikirkan juga supaya ia merentasi jantina. Supaya tidak ada lagi kita memikirkan hanya wanita saja yang perlu dibantu, tetapi kita juga perlu memikirkan lelaki juga perlu dibantu. Jadi ini adalah peranan kementerian yang perlu mengimbangi sebenarnya tentang program, tentang dasar dan perancangan. Ia perlu menitik beratkan tentang golongan-golongan lelaki ini. Walaupun persepsi kita masih lagi bermain bahawa lelaki ini boleh berdaya dan sebagainya, tetapi sokongan-sokongan ini adalah sangat penting sebenarnya. Bukan sahaja kepada
wanita dan juga kepada lelaki juga. Okey, sebelum saya beralih kepada kedua-dua lagi tetamu kita, saya tertarik hati bila Dr. Roslan menyebut tentang pembangunan yang harus dipertingkatkan, diberi perhatian yang serius yang melibatkan Sabah dan Sarawak, dan ini juga menjadi satu isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Rasa tidak puas hati rakyat Sabah dan Sarawak bukan lagi rahsia sebenarnya. Mereka juga ingin mendapat pembelaan yang adil daripada kerajaan yang sedia ada. Jadi apakah anda melihat bahawa ini macam doktor sebut tadilah, satu perhatian yang serius, perancangan yang lebih serius harus diberikan juga kepada Sabah dan Sarawak, kerana mereka juga keluarga Malaysia. Mereka juga berhak sebenarnya untuk menikmati pembangunan yang selari dan sama rata dengan rakan-rakan di Semenanjung barangkali. Doktor. Silakan Dr. Roslan. Sebab itu saya melihat tadi bahawa dari segi perkembangan itu, bila kita tengok data itu, Bumiputera itu ramai kan. Tetapi dalam konteks kita, Bumiputera itu hanya tertumpu kepada Melayu. Sebenarnya Bumiputera itu memang dia adalah termasuk Sabah dan Sarawak, Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu dari segi perkembangan itu, pembangunan, bila mana kita merencanakan itu, kita juga perlu memikirkan, sebab kalau kita tengok negeri-negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang sangat tinggi adalah di Sabah. Jadi ini perkara yang perlu kita titik beratkan. Bagaimana untuk kita mengangkat Sabah dari segi ekonomi itu untuk mereka juga mendapat tempias dari segi kemakmuran yang kita ada di Semenanjung. Jadi inilah yang saya kira perlu dititik beratkan di dalam perancangan, di dalam program pembangunan yang kita laksanakan, terutamanya negeri Sabah dan Sarawak, supaya mereka juga seimbang. Sebab kita masih lihat Sabah dan Sarawak masih lagi banyak kawasan luar bandar, dan mereka perlu diberikan akses yang kita kata perkara-perkara asas, kemudahan-kemudahan asas, sekolah, hospital dan sebagainya. So ini perkara yang perlu kita berikan perhatian dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, supaya kesaksamaan itu berlaku di antara Semenanjung dan juga Sabah dan di Sarawak. Jadi ini boleh membantu kita dari segi keseimbangan, seperti mana yang data menunjukkan bahawa kita masih lagi dari segi perbandaran menunjukkan kadar kependudukan itu di luar bandar itu agak berkurang. Jadi ini sebenarnya yang perlu difikirkan, bagaimana supaya tidak ada penghijrahan antara masyarakat luar bandar itu kepada bandar. Malah mereka perlu tinggal di dalam luar bandar, tetapi adanya peluang-peluang sosioekonomi yang boleh membantu mereka. Inilah yang perlu kita fikirkan sebagai pembuat dasar, sebagai yang menggerakkan dasar-dasar negara, supaya kita memberikan peluang itu untuk menyamaratakan keadaan bandar dan luar bandar. Kita tidak mahu ketidakseimbangan ini akan menyebabkan masalah lain berlaku. Kepadatan kawasan bandar itu akan mewujudkan lagi pelbagai masalah lain yang akan menyebabkan ketidakseimbangan, dan pelebaran dari segi jurang itu tetap akan berlaku. Jadi ini perkara yang kita boleh fikirkan, Saudara Syakawi. Okey, baik. Saya kembali semula kepada Puan Hizlin sendiri. Kalau kita melihat daripada laporan yang dikeluarkan itu, Hizlin, kita terpaksa menerima hakikat bahawa kita akan mencapai status negara menua lebih awal daripada apa yang kita jangkakan. Dan ini juga menunjukkan bahawa trend penurunan bilangan kelahiran yang dicatatkan oleh negara. Apakah setakat ini ada dasar ataupun polisi yang mungkin kita miliki dalam usaha untuk melihat dan menyesuaikan keadaan dengan situasi yang berlaku ini? Puan? Ya. Okey, untuk perkara ini, kalau kita lihat kepada definisi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu,
Sesebuah negara itu akan menjadi negara tua apabila 15% penduduknya berusia lebih 60 tahun. Dan berasaskan kepada fakta ini, kalau kita lihat, Malaysia dijangka akan menjadi negara tua menjelang tahun 2030. Itu adalah dari segi unjurannya. Dan peningkatan keupayaan dan juga kelangsungan hidup pada setiap peringkat umur dan dibantu oleh pembangunan ekonomi, peningkatan kesihatan dan juga penurunan kadar kesuburan manusia telah menyumbang kepada anjakan demografi yang sedang berlaku sekarang lah, di mana kita lihat bilangan warga emas meningkat begitu ketara sekali ya. Jadi dalam hal ini melalui dasar warga emas negara kita telah menggariskan di dalam dasar tersebut berkaitan dengan komitmen kerajaan untuk kita mewujudkan warga emas yang sentiasa berdikari, bermartabat diri, dihormati dan juga dapat mengoptimumkan potensi diri dari segi penuaan. Dan kita selalu sebut, bila kita sebut dasar warga emas negara ini, kita nak tengok bahawa warga emas ini melalui penuaan yang sihat, positif, aktif dan juga produktif serta menyokong dalam kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Jadi dari hakikat ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga telah merangka dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif dan kalau kita boleh bahawa sekarang kementerian kita dalam usaha untuk menggubal satu draft rang undang-undang khusus untuk warga emas. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting di mana rang undang-undang ini akan memberi fokus kepada hak, pelindungan dan kesejahteraan warga emas. Dan kalau kita lihat sekarang Saudara Syarkawi, bahawa ramai warga emas kita yang ditinggalkan keseorangan, diabaikan dan sebagainya. Jadi rang undang-undang ini adalah bagi memberi hak yang sepatutnya kepada warga emas kita lah. Okey, kerajaan mensasarkan rang undang-undang ini untuk dibentangkan pada tahun ini kalau ikut anggaran kita lah. Dan yang kedua, kita juga ada kajian projek bandar mesra usia, di mana Kementerian Wanita bekerjasama dengan unit perancang ekonomi dan juga UNDP sedang melaksanakan projek rintis bandar mesra usia di Taiping, Perak. Jadi menerusi projek ini juga, Kementerian akan membangunkan rangka tindakan yang boleh digunakan untuk pihak berkuasa tempatan bagi menyediakan dan menambah baik kemudahan-kemudahan yang sepatutnya supaya kita dapat mewujudkan sebuah kawasan atau bandar yang mesra usia kepada semua peringkat usia lah, termasuk juga warga emas. Dan jangkaannya kajian ini akan selesai pada tahun 2022. Okey, baiklah. Sebelum tu Dr. Roslan, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti saya akan memberi ruang dan juga peluang kepada Dr. Roslan untuk menambah apa yang disebut oleh Puan Hizlin tadi. Tapi apapun, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV ini. Kita masih lagi bercakap tentang data keluarga Malaysia memperkasa WKB ataupun wawasan kemakmuran bersama. Baik, tadi Dr. Roslan, saya mohon maaf kerana terpaksa memotong sedikit. Saya tahu anda ingin menambah dengan apa yang disebut oleh tetamu kita sebelum ini iaitu Puan Hizlin. Jadi silakan Dr. Roslan. Saya nak menambah berkenaan tentang bandar untuk warga emas yang diinitiate di Taiping, Perak ini. Perkara yang paling penting kalau kita lihat kepada bancian ini, data bancian ini adalah kita melihat bahawa umur daripada 15 hingga 64 tahun adalah lebih kurang 69.33%. Jadi melalui data ini dan mereka ini juga bakal menjadi warga emas kan, warga emas. Jadi untuk dalam konteks perbandaran ini, kita tidak boleh hanya memikirkan hanya sesuatu setengah tempat sahaja yang dijadikan sebagai kawasan
warga emas. Tetapi kita perlu memikirkan juga hari ini hampir di semua kawasan ataupun kediaman hari ini perlu dilengkapi dengan fasiliti untuk warga emas itu. Sebab apa? Kita tidak mahu lagi bila warga emas itu bila menjadi warga emas mereka pulang ke kampung, mereka tidak tinggal di kawasan bandar. Ini adalah trend yang keterbelakang. Tetapi apa yang kita perlu fikirkan hari ini, mereka yang tinggal di kawasan bandar ini tak kisah di mana pun, mereka ini akan menjadi warga emas dan persekitarannya perlu dilengkapi dari segi fasiliti, kemudahan kepada warga emas. Ini juga perlu difikirkan dari sekarang sebenarnya. Bukan hanya memikirkan untuk mewujudkan satu ship baru ataupun kawasan baru yang memikirkan terhadap warga emas, tetapi sebenarnya kita perlu memikirkan ianya selari dengan bagaimana kita menyediakan tentang OKU sebagai contoh. So ini perkara yang juga kita perlu fikirkan dari sekarang sebenarnya, bukan hanya memikirkan kita perlu ada satu zoning untuk warga emas dan sebagainya. Ini bukan perkara yang saya kira adalah satu tindakan yang bijak sebenarnya. Tetapi apa yang kita fikirkan adalah daripada sekarang, kediaman hari ini juga perlu difikirkan dari segi fasiliti untuk warga emas itu. Okey, saya nak dapatkan respon daripada Hazlin. Tapi sebelum itu, apakah Puan Rahimah juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan perkara ini? Silakan Dr. Rahimah. Terima kasih. Saya ingin betulkan pemahaman tentang bandar mesra usia bukan bandar untuk warga emas. Jadi mesra usia itu adalah kita nak melihat kepada semua umur. Bandar tu adalah mesra kepada semua peringkat umur. Jadi kita pun sekarang kena melihat kepada kebergantungan segenap lapisan masyarakat dari segi peringkat umur masing-masing. Jadi dan kita juga akan satu hari sampai ke peringkat usia tua. Jadi penuaan itu kita nak dia berlaku kalau boleh sebaik-baiknya berlaku dalam satu kawasan yang yang dipilih lah oleh seseorang individu tu. Jadi dia boleh menua setempat dan perkhidmatan itu boleh dapati di kawasan setempat. Jadi kita punya pemahaman tentang bandar mesra usia itu perlu diperbetulkan. Okey, Puan Hazlin, ada nak menambah? Sedikit penambahan sebagaimana yang Prof Dr. Rahimah sebut tadi bahawa bandar mesra usia ini adalah yang menyediakan perkhidmatan, maksudnya yang menyediakan kemudahan untuk semua usia, semua peringkat umur. Dan ia juga merupakan, kalau kita tengok kajian ini adalah baru kajian rintis dan jika berjaya maknanya banyak lagi bandar-bandar lain yang kita perlu wujudkan yang dari segi bandar mesra usia inilah. Dan dia juga memerlukan kerjasama daripada pelbagai agensi sebenarnya bila kita sebut berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang perlu kita sediakan kepada warga emas. Dan saya juga bersetuju dengan Dr. Roslan yang menyebut bahawa kita sekarang ni kita tidak boleh hanya melihat kemudahan untuk OKU sahaja, tetapi kemudahan kepada warga emas juga perlu seiring. Di mana kalau kita lihat sekarang ada parking untuk OKU, perlu juga ada parking untuk warga emas. Begitu juga tandas awam dan sebagainya. Kalau sekarang ada satu tandas OKU, mungkin selepas ini bila kita lihat penambahan warga emas yang semakin meningkat, maknanya pihak-pihak yang berkaitan juga perlu mengambil kira juga aspek dari segi penyediaan kemudahan-kemudahan ini. Menarik. Baik, Dr. Rahimah, satu lagi isu yang juga penting sebenarnya. Ini pun satu isu yang banyak juga diperkatakan tentang pengkelasan semula tentang isu isi rumah itu sendiri. Sekarang ni kita ada grup B40, kita ada M40, kita ada T20, T20 dan sebagainya. Tetapi apakah doktor berpendapat bahawa kalau kita lihat secara lebih meluas lagi, mungkin ada yang perlu pengkerasan semula ini perlu dilakukan semula untuk ianya dilihat lebih tepat sebenarnya. Apakah itu perlu dilakukan?
Okey, terima kasih kepada kerana kembali kepada topik kita tentang keluarga Tapi kalau kita guna data data yang daripada kajian, kita memang banyak melihat kepada isi rumah lah Jadi konsep keluarga ataupun perlu dilihat dengan lebih dekat dan kita perlu melihat tentang situasi sebenarnya di peringkat isi rumah Contohnya kalau bagi warga emas, kita nampak bahawa lebih ramai pasangan warga emas duduk bersendirian, mungkin kerana mereka terpaksa atau mampu, ataupun kerana anak-anak mereka merantau, ataupun duduk berasingan daripada keluarga. Kita punya reka bentuk rumah teres dan pangsapuri juga tidak ada isi rumah pelbagai generasi. Jadi berbalik kepada isu pengkelasan B40 B40 and 40 dan T20 ini adalah pengkelasan yang dibuat adalah relatif dan seperti juga garis kemiskinan kita akan berubah. Jadi pengkelasan ini adalah relatif dan mungkin akan berubah Jadi isunya adalah paras garis kemiskinan dan juga tentang lantai perlindungan sosial. Jadi the social protection floor tu perlu diambil kira lah oleh terutamanya oleh Majlis Perlindungan Sosial. Sepatutnya mempertimbangkan kesejahteraan di peringkat sepanjang hayat, bukan sahaja bagi golongan tertentu, tapi kita nak melihat kepada kesejahteraan sepanjang hayat Ini wajar dilakukan berdasarkan pendekatan isi rumah sebab bukan individu semata-mata. Kalau bantuan tu banyak datang kepada individu, tapi bila di peringkat isi rumah tu cerita lain pekerja sektor tidak formal, orang kelainan upaya, suri rumah dan pekerja yang informal ni biasanya tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan lah untuk hari tua sama ada sesebuah isi rumah itu B40, M40 ataupun T20, kita perlu fikir bagaimana potongan cukai yang kita laksanakan tu membantu golongan tersebut. Ini adalah isu yang saya ingin ketengahkan. Okey. Baik, saya nak dapat pandangan Hedley jugalah. Daripada apa yang sebut setakat inilah, kita tahu bahawa jumlah warga emas dikatakan mempunyai jangka hayat yang semakin tinggi sebenarnya, dan ini juga merupakan satu perkara yang perlu dilihat secara serius tentang keperluan penempatan, penjagaan kesihatan, kes perubatan dan sebagainya. Apakah kementerian juga sebenarnya melihat perkara ini secara serius dan usaha akan dilakukan dalam usaha untuk memberikan keseimbangan dengan jangka hayat yang panjang, tetapi pada masa yang sama juga mereka mendapat perlindungan kesihatan yang sewajarnya. Puan? Saudara Syakawi, okey, berkaitan dengan perkara ini kita lihat bahawa seiring dengan saiz keluarga yang semakin berkurang, anak-anak pada masa hadapan akan mempunyai sama ada seorang ataupun tiada langsung adik-beradik lain, dan ini akan menjadikan lebih cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas mereka kepada pusat-pusat jagaan, dan oleh itu peningkatan kos dari segi beban kerajaan juga sekiranya ini berlaku dan oleh itu kita perlu lihat kepada persediaan rapi dan menyeluruh ini, kerana kita tidak dapat nafikan bahawa bebanan kerajaan masa ini semakin bertambah, dan sekiranya tiada sokongan yang efektif dilaksanakan. Contohnya kalau kita lihat sekarang penerima bantuan warga emas di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kalau kita lihat pada tahun 2010 peruntukan yang kita belanjakan untuk bantuan warga emas ini adalah sebanyak 422 juta dan dia meningkat kepada 575 juta pada tahun 2020, dan ini merupakan satu peningkatan yang banyak, iaitu peningkatan lebih kurang 35%, dan dia seterusnya bakal meningkat lagi kepada 1.2 bilion menjelang 2030 bila warga emas semakin meningkat. Jadi melihat kepada perkara ini proses model untuk melihat
model-model penjagaan jangka panjang sedia ada dan juga menambah baik model-model tersebut bagi kita memastikan kesejahteraan warga emas ini dicapai, dan model ini adalah berpandu kepada kita telah pun menjalankan kajian yang dilaksanakan, itu kajian membentuk model penjagaan jangka panjang ataupun long term care yang bersepadu dan mampan di Malaysia. Dan ini merupakan langkah pentinglah sebagai persediaan negara kita akan menjadi negara tua, dan apabila isu-isu penuaan semakin kerap muncul, dan ia merupakan satu langkah utama pihak kerajaan bagi memberikan respon kepada situasi pertambahan penduduk tua di negara ini. Baik, Dr. Roslan, setelah mendengar daripada apa yang disebut oleh rakan-rakan kita tadi, apakah Dr. Roslan merasakan bahawa satu blueprint khas sebenarnya diperlukan sekarang ini dalam usaha untuk menjamin bahawa apa yang diinginkan, tak kiralah sama ada warga emas, kanak-kanak, orang muda dan sebagainya itu dapat diberikan seperti apa yang ingin kita berikan sebenarnya, terutamanya bila kita kaitkan dengan WKP ataupun wawasan kemakmuran bersama itu sendiri, Doktor. Saya kira berdasarkan data banci yang baru dikeluarkan ini, apa yang boleh kita susun semula dari segi mungkin dari segi pelaksanaan dasar itu dan juga dari segi perancangan jangka masa pendek dan sederhana itu yang boleh disusun semula mengikut kepada keperluan semasa dengan melihat kepada data-data yang sedia ada, dan perkara ini boleh dilakukan dengan begitu begitu cepat sebenarnya. Saya kira apa yang kita sudah ada itu sudah memadai sebenarnya, cuma dari segi plan strategi itu untuk kita menggerakkan dasar, kita menggerakkan program itu yang perlu disesuaikan mengikutkan keadaan yang data banci yang ada. Sebab itu kalau kita lihat pada data banci ini dari segi taraf perkahwinan tadi disebut tentang isi rumah dan sebagainya itu, kalau kita tengok dari segi taraf perkahwinan itu, kita tengok tak jauh beza antara yang belum pernah berkahwin dan juga yang berkahwin. Jadi data itu tidak menampakkan yang perbezaan yang begitu ketara, 8.4 juta dan 13.7 juta. Jadi ini juga perlu dititik beratkan kepada mereka yang belum pernah berkahwin itu. Apakah plan yang kita boleh lakukan untuk mereka ini supaya mereka ini juga mendapat manfaat dari segi kemakmuran bersama itu. Jadi bukan hanya melihat dalam konteks keluarga yang begitu besar, tetapi juga perlu melihat juga kepada status perkahwinan mereka yang belum pernah berkahwin ini. Ini data yang sangat menarik sebenarnya. Dari segi ibu tunggal, dari segi balu, kalau kita tengok di situ juga, ini adalah data yang menunjukkan bahawa begitu besar, hampir lebih kurang 8.3% sebenarnya daripada keseluruhan masyarakat kita di Malaysia ini, daripada 32.4 juta rakyat Malaysia itu, kita boleh lihat hampir 8.3%, 900 lebih begitu adalah ibu tunggal. Dan ini juga perkara yang perlu kita lihat semula mengenai tentang bantuan, mengenai tentang program yang kita laksanakan kepada ibu tunggal dan sebagainya. So ini perkara-perkara yang kita sebenarnya perlu memberikan bukan setakat bantuan, tetapi kita juga perlu menyediakan satu ruang ekonomi supaya mereka ini boleh bangun daripada apa yang telah menimpa kepada mereka. Kita tidak mahu pemikiran yang hanya mengharapkan bantuan itu sahaja diterapkan dalam pemikiran masyarakat kita, tetapi kita juga perlu menggerakkan dari segi peluang. Dan inilah pemain-pemain industri, pemain-pemain ekonomi perlu memikirkan bagaimana untuk kita mewujudkan lebih banyak peluang dan ruang dari segi ekonomi untuk membantu masyarakat kita untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan dari segi
kesejahteraan hidup dan sebagainya. So ini adalah antara yang saya kira untuk kita susun semula dari segi apa yang telah kita ada. Saya kira dari segi perkara-perkara ini Saudara Syakawi, sebenarnya kita telah isu-isu mengenai tentang jurang, mengenai tentang pendapatan dan sebagainya, ini telah diadres dalam perkara pertama kalau kita baca Dasar Kemakmuran Bersama itu. Memang disebut tentang isu-isu ini, kemudian kita come out Dasar Kemakmuran Bersama itu. Saya rasa ini perkara yang telah dijangka sebenarnya tentang apa yang berlaku, supaya kita sebenarnya boleh memikirkan mungkin ada sedikitlah pengubahsuaian untuk kita memikirkan tentang apa yang terbaik untuk masyarakat. Okey, saya petik daripada apa yang Dr. Roslana sebut. Barangkali Hazlina, kita hampir-hampir di penghujung program Ruang Bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Maafkan saya. Tapi saya ingin mendapat pandangan Puan Hazlin sendirilah. Berlandaskan daripada data yang telah pun dikeluarkan, berlandaskan kita akui hakikat yang hakiki bahawa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun merangka pelbagai program sebelum ini pun, tetapi berlandaskan dengan fakta-fakta ataupun data-data yang diperolehi dalam Banci Malaysia 2020 ini, apakah ianya memberi satu indikasi, memberi satu idea, memberi satu ilham dan juga memberi satu gambaran bahawa kementerian akan terus memainkan peranan untuk mengembangkan lagi apa sahaja perancangan yang ada di kementerian untuk membantu rakyat keseluruhannya. Suara anda tergelap. Okay. Berdasarkan kepada apa yang kita lihat kepada data-data yang kita sebut tadi, memang dia sangatlah memberi yang kita perlu sangat mengambil perhatian kepada persediaan kita untuk menjadi negara tua pada tahun 2030 nanti. Dan di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita ada platform di mana kita ada Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara yang mana dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan dianggotai oleh pelbagai kementerian yang berkaitan yang menyediakan perkhidmatan kepada warga emas. Jadi dalam platform inilah satu platform yang sangat penting untuk kita bincang bersama dari segi isu-isu yang berbangkit, yang persediaan-persediaan yang perlu dibuat dalam kita menuju kepada negara tua nanti. Dan di peringkat negeri dan juga daerah juga kita ada Jawatan Kuasa Pembangunan Warga Emas Negeri dan juga Jawatan Kuasa Pembangunan Warga Emas Daerah, di mana dalam kedua-dua jawatan kuasa ini perlu memikirkan bukan sahaja di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi perlu dipikirkan oleh pelbagai agensi yang berkaitan yang menyediakan perkhidmatan kepada warga emas di Malaysia. Okey, baik. Di penghujung ini saya juga nak dapatkan harapan dan juga apa yang ingin dicapai, ingin dilihat sebenarnya dilakukan oleh semua pihak dalam usaha untuk memberikan satu kedudukan yang lebih selesa sebenarnya kepada rakyat. Jadi mungkin kita juga ingin dengar suara hati daripada Dr. Rahimah sendiri. Silakan Doktor. Harapan anda. Ya. Sebagai seorang pendidik dan kami juga berada di Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia. Jadi kami sangat-sangat yang paling penting kepada kami adalah bukti, data, untuk intervensi ataupun polisi yang lebih bertepatan dengan keperluan rakyat Malaysia. Dan keperluan rakyat Malaysia ni kalau nak dilihat daripada keluarga, yang paling rapat adalah household ataupun isi rumah. Jadi kalau kita nak tunggu data banci setiap 10 tahun, kita ni dalam era disruptif. Jadi kita perlu sentiasa ada data yang terkini. Jadi sebenarnya kita ada banyak data pentadbiran yang boleh digunakan dan diperkemaskan untuk digunakan sebagai rasional intervensi ataupun sebagai input kepada dasar. Jadi saya sangatlah mengalu-alukan konsep keluarga Malaysia, tapi perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret ke arah pelaksanaan dan juga ke arah kesejahteraan keluarga tersebut. Jadi kami melihat kepada kajian-kajian seperti time use study, kajian penjaga, kajian intergenerasi, penilaian impak keluarga, dan bila kita ada rasional yang lebih baik,
kita boleh tangani isu-isu pokok daripada sumbernya. Okey, baik, menarik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kesemua tetamu yang sudi bersama kita bercakap tentang data keluarga Malaysia memperkasa WKB, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Hazlin Hassan, kepada yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Rahimah Ibrahim, dan tentunya kepada rakan kita yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon kerana sudi bersama kami, dan banyak sebenarnya yang kita kongsikan, dan mungkin insya-Allah dalam masa yang terdekat ini kita bincang-bincang lagi tentang isu ini, kerana isu ini merupakan satu isu yang sebenarnya perlu diwar-warkan dari masa ke semasa kepada rakyat. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan kalau kita tengok hari ini pun ianya menunjukkan satu peningkatan yang agak mendebarkan, membimbangkan kita sebenarnya. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan ingat selalu pesanan yang kami sampaikan kepada anda. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga negara kita. Jumpa lagi Ruang Bicara bernama TV tentunya.